Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وفهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم رب يسر ولا تعسر Rabbi tammim bil khair amma ba'. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi Surau, Ahli Jawatan Kuasa Surau, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan seterusnya, marilah sama-sama kita merofakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas nikmat yang tidak terhitung hebatnya, nikmat Islam dan nikmat beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus Allah mengurniakan kita nikmat kita dapat duduk di dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya diminta untuk buka satu kitab di surau ini. Diminta buka satu kitab. Pada asalnya minta kitab Hadis 40 akhir zaman. Tapi saya rasa mungkin tuan-tuan dah biasa dah mengaji hadis 40 ni. Lalu saya fikir saya buka satu kitab, kitab Mukhtasar Abi Jamrah. Mukhtasar Al-Imam Abi Jamrah, syarah daripada hadis Al-Imam Al-Bukhari yang mengikut fiqh mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Dalam masa yang sama kita dapat mengaji hadis, dalam masa yang sama juga kita dapat mengaji fiqh. Kerana ulama yang mensyarahkan Mukhtasar Abi Jamrah ni ataupun dipanggil Irsyadul Qari bisyarhi Mukhtasar Sahihul Bukhari, yang mana ulama ini dia ambil satu hadis, lalu dia meletakkan pandangan di dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Jadi insya-Allah mana-mana tuan-tuan, ibu-ibu yang ingin mendapat buku ini, boleh dapat buku ini dekat Pustaka Jakim. Buku ini hanya dapat di Pustaka Jakim saja. Hanya di Pustaka Jakim sahaja yang jual. Saya cek buku-buku ni tak ada jual di Kuala Lumpur. Hatta kalau kita tengok di pameran buku, kita pergi pun dia tak jual. Di Telaga Biru pun tak jual. Kerana buku yang dicetak oleh Jakim hanya dikeluarkan dan dijualkan oleh Pustaka Jakim. Pustaka Jakim ni kena pergi Putrajaya lah. Jangan tuan-tuan suruh saya beli pula, saya tak jual buku. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, buku ni saya sebut tadi Irsyadul Qari bi Syarhi Mukhtasar Al-Bukhari, yang mana buku ni sudah diterjemahkan oleh Mufti Wilayah Persekutuan Dr. Muhammad Az-Zulkifli Al-Bakri. Saya sempat habis buku ni, sempat belajar buku ni dengan dua orang alim. Satu, saya belajar dengan Syekh Dr. Yusri Al-Muhaddis Hafizahullah ketika mana saya belajar di Mesir dahulu. Bila mana saya pulang ke Malaysia, saya belajar lagi buku ni dengan Dr. Muhammad Az-Zulkifli Al-Bakri dekat Masjid Bandar Salak Selatan, dekat sebelah Sepang sana. Dia buka kitab ni setiap hari Sabtu. Dah habis dah. Jadi sekarang ni dia mengajar pula di Masjid Nilai dekat rumah dia. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita ambil manfaat buku ni, yang mana buku ni ditulis oleh Al-Imam Abi Jamrah. Saya sebut tadi, Al-Imam Abi Jamrah seorang ulama yang asal daripada negara Mesir. Imam Abi Jamrah ni bila orang tanya kita, ulama yang asal daripada negara Mesir. Kemudian Al-Imam Abi Jamrah ni ulama yang bermazhab dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Dia mazhab Imam Syafi'i pula. Dia ulama hadis. Kemudian dia mazhab Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Kemudian dia ambil daripada hadis Al-Imam Al-Bukhari. Dia ambil hadis Imam Bukhari tu. Sebab dia ambil, dikumpul semua hadis Imam Bukhari. Lalu dia memilih hadis-hadis yang tertentu. Bukan dia ambil semua. Dia pilih hadis-hadis yang tertentu. Lalu dia kumpulkan untuk dia menjadikan satu hujjah hadis dan fiqh dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Sebab itu, sebab apa dipanggil mukhtasar? Kerana dipilih daripada hadis-hadis Al-Imam Al-Bukhari. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau orang belajar ilmu hadis, dia akan tahu bahawa hadis yang sahih ni dua je. Hadis yang dipanggil sahihain ataupun dipanggil sahihul Bukhari wal Muslim. Dia ada dua saja. Bukhari wal Muslim. Jumhurul ulama berpandangan hadis yang terbaik selepas Al-Quran, selepas Quran, hadis yang terbaik itulah hadis Bukhari dan Muslim. Bukhari pun sahih, Muslim pun sahih. Sebab itu bila mana kita baca hadis, dia akan tulis rawahul Bukhari wal Muslim. Nampak? Lalu ditanya oleh Al-Imam Abi Jamrah. Saya pernah sebut rasa kepada tuan-tuan dulu. Antara Bukhari dengan Muslim, mana lagi sahih? Dua-dua ni sahih. Bukhari pun sahih, Imam Muslim pun sahih. Nampak? Kedua-dua ni kuat tidur. Siapa lagi kuat tidur? Nampak? Contoh macam tu. Jadi Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih dengan Al-Imamul Muslim. Ada orang tanya, kenapa tak letak Muslim wal Bukhari? Kerana dua-dua sahih. Kan sedang letak Muslim Bukhari pun boleh, Bukhari Muslim boleh. Kedua-dua martabatnya sahih. Maka jawapan dia tak boleh. Kerana Al-Imamul Muslim, dia belajar dengan Al-Imamu Al-Bukhari rahmatullahi alaih.
Guru kepada Imam Muslim ialah Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih. Satu. Yang kedua, pandangan Al-Imam Abi Jamrah. Yang kita nak baca kitab ni nanti. Pandangan Al-Imam Abi Jamrah rahmatullahi alaih yang menyatakan bahawa antara Bukhari dengan Muslim mana lebih sahih. Maka kata Al-Imam Abi Jamrah, yang sahih itu ialah Al-Imam Al-Bukhari lebih sahih berbanding dengan Al-Imam Al-Muslim. Apa bukti? Kerana apa pandangan dia? Sebab itu ulama ni dia mengeluarkan sesuatu pandangan melalui firasat yang tepat. Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih seorang ulama yang paling hebat firasat dia. Sebab tu Imam Syafi'i kata, ittaqu firasatal mu'minin. Takutlah kamu akan firasat orang mukmin. Apa maksud firasat? Firasat ni sangkaan. Sangkaan orang mukmin ini lebih tepat berbanding dengan orang yang tidak mukmin. Orang kafir, dia jumpa orang terus dia bersangka buruk. Adapun orang mukmin, dia jumpa orang diajar supaya berdahulukan bersangka baik. Maka sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Imam Abi Jamrah, kenapa aku menyatakan Al-Imam Al-Bukhari itu lebih sahih? Maka jawapan dia, kerana Al-Imam Al-Bukhari dia mendoakan orang yang membaca buku dia. Nampak? Imam Bukhari ni, siapa orang baca buku dia, siapa baca kitab dia, dia doakan. Imam Muslim tak doa. Bukan tak nak doa, mungkin kadang-kadang terlepas pandang. Nampak? Tulis buku tapi terlupa nak doa orang yang baca kitab dia. Adapun tok guru kepada Imam Muslim ialah Al-Imam Al-Bukhari, dia mendoakan mana-mana orang yang membaca kitab Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih. Satu. Yang kedua, kata Al-Imam Al-Abi Jamrah rahmatullahi alaih, antara Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari ataupun Muhammad bin Ismail Al-Bukhara dengan Al-Imam Al-Muslim, kedua-duanya saleh. Tetapi yang lebih saleh itu ialah Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih. Kerana dinyatakan oleh Al-Imam Al-Muslim, itulah guruku Al-Imam Al-Bukhari yang sangat saleh. Imam Muslim sendiri menyatakan bahawa Imam Bukhari yang sangat saleh. Maka antara Bukhari dan Muslim, maka Bukhari itu lebih saleh berbanding dengan Al-Imam Al-Muslim. Imam Muslim tu saleh, tetapi lebih saleh lagi Al-Imam Al-Bukhari. Ni bukan kita cakap ni ulama, dia tahap dia. Kita nak banding-bandingkan, kita tak, bukan tahap kita. Yang ketiga, kata Al-Imam Abi Jamrah. Imam Abi Jamrah kata, kenapa Bukhari dengan Muslim ni lebih saleh, lebih hebat, lebih sahih dan sebagainya? Kerana antara doa Al-Imam Bukhari dengan Muslim, maka Allah lebih cepatkan memakbulkan doa Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih. Kita tahu tak kalangan kita siapa doa paling makbul? Kita tak tahu, tuan-tuan. Adapun mereka mengkaji sampai nak tahu tahap soleh seseorang, mereka tengok siapakah doa lebih makbul. Nampak? Kaji sampai tahap macam tu. Kita kaji sport rim kereta orang. Itu beza kita. Nampak? Ulama dia kaji sampai siapa antara dua ni yang lebih soleh doanya, lebih makbul doanya. Maka jawapan dia ialah Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih. Kemudian kenapa dinyatakan Al-Imam Al-Bukhari lebih sahih daripada Al-Imam Al-Muslim? Maka jawapan dia, kerana bila mana orang didatangkan masalah, orang-orang dulu dia datang masalah, dia kata aku datang masalah, lalu aku membaca buku Al-Imam Al-Bukhari, hadis-hadis Al-Imam Al-Bukhari, maka hilang masalah aku yang ada dalam dada. Ini hebat hadis Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih. Walau bagaimanapun,
Ni nak belajar hadis ni. Walau bagaimanapun, tidaklah kita diajar bila mana kita belajar hadis lalu kita menolak mazhab-mazhab. Ini tidak diajar. Nampak? Saya ni hadis macam saya pernah sebut dulu. Ada seorang hamba Allah kan, dia soal. Sekarang ni kita belajar mazhab Syafi'i, menyentuh lelaki dan perempuan batal tak wuduk? Batal. Dalam hadis Nabi cium Aisyah, betul tak? Nak pergi sembahyang, cium Aisyah. Ada orang soal saya, dia kata, sekarang ni ustaz nak ikut Nabi ke nak ikut Imam Syafi'i? Pening tak? Ini pening. Sebab apa pening? Sebab dia yang belajar hadis tadi pun pening. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu hatta al-Imam al-Bukhari, saya nak bagi tahu. Orang yang kata tak perlu bermazhab, cukup Al-Quran dan hadis. Sesuatu hukum dia takkan boleh jadi hukum bila mana adanya kefahaman daripada Al-Quran. Kita boleh faham Quran sendiri? Tak boleh. Mesti dibawa oleh para ulama. Kita boleh faham hadis sendiri? Tak boleh. Mesti dipahami oleh para ulama. Kita boleh faham macam mana ijma' itu terjadi? Kita tak boleh faham, melainkan diajar oleh para ulama. Kita boleh faham macam mana terjadinya al-qiyas? Kita pun tak boleh faham, kerana itu dipahami oleh para ulama. Semua diajar oleh para ulama. Maka sebab itu sidang jemaah yang dimuliakan, hatta al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alaih. Kalau kira Imam Bukhari ni dah imam hadis dah, betul tak? Tak payahlah mazhab, kau dah imam hadis. Tapi Imam Bukhari ini pun bermazhab dengan mazhab al-Imam Abu Hanifatun Nu'man rahmatullahi alaih. Dia ulama hadis yang menyatakan hadis dia terbaik selepas daripada Quran. Itu pun dia bermazhab dengan mazhab Imam Hanafi. Nak menunjukkan bahawa kehidupan ini perlu bermazhab. Siapa kita tolak mazhab? Baru belajar hadis setahun, baru belajar hadis 2 tahun, baru belajar hadis 3 tahun, dah tak nak berpegang kepada mazhab. Satu hari saya dipanggil jadi imam tarawih dengan tazkirah di satu buah kilang sekitar Pandan Indah. Saya rasa Cik Haji Wan tahu kot. Lalu dia kata, "Ustaz, kejap lagi Ustaz jadi imam. Ustaz nak jadi imam ikut sunnah ke tak nak ikut sunnah?" Gila ke apa ni? Saya kata, macam mana tak nak ikut sunnah? Kalau tak nak ikut sunnah, tak payah baca bismillah. Nampak? Lepas tu kita salat tarawih, tak payahlah selawat. Oh, macam tu ikut sunnah ya? Inilah sunnah. Macam Masjid Mustaqimah. Masjid Mustaqimah ni dekat rumah Haji Wan tahulah. Masjid yang mana menghidupkan fahaman-fahaman Al-Wahhabi. Fahaman-fahaman As-Salafi. Pening belaka. Sudah saya kali ni nak cakap apa ni? Saya semayang ikut sunnah lah. Nampak? Takkan saya tak semayang ikut sunnah kot. Nampak? Dia memahamkan bahawa masjid-masjid yang ada hari ni semua lawan sunnah. Pening. Nampak? Kenapa? Kerana ambil hadis, baca hadis, faham hadis sendiri, lalu menterjemahkan daripada kefahaman otak sendiri. Maka mereka menyesatkan, ni zikir lepas semayang ni kafir. Ni tahlil ni bid'ah. Hak ni selawat ketika tarawih ni Nabi tak buat. Maka sidang jemaah yang dimuliakan, mengapa jadi sedemikian? Kerana mereka mengambil hadis dengan faham bulat-bulat tanpa melihat bagaimana kaedah ulama mengistimbakkan sesuatu hukum. Bagaimana ulama menetapkan sesuatu hukum. Kita tak boleh baca satu hadis terus keluar hukum. Itu tidak diajar. Kerana di sana ada proses-proses dia macam mana hukum ini dikeluarkan. Sebab itu di sana kalau kita baca Quran satu ayat, kita ada ulama mufassirin. Bagaimana asbabun nuzul dia. Nampak? Jadi sebab itu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seumpama kalau kita tengok dalam mazhab. Ada mazhab yang ketika mana mengambil wuduk, sentuh kemaluan tak batal wuduk. Mazhab Hanafi. Adapun mazhab al-Imam Asy-Syafi'i,
pegang duduk, pegang kemaluan, batal wuduk. Kedua-duanya ada dalam mazhab. Yang mana betul ni? Kerana kedua-duanya juga ada dalam sunnah. Satu hari ada orang baru masuk Islam, jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku ni ambil wuduk, pegang kemaluan, batal tak? Rasulullah kata tak batal. Kenapa Rasulullah kata tak batal? Sebab dia baru masuk Islam. Nampak? Kerana apa? Orang baru masuk Islam, kita tak boleh ketatkan dia punya hukum macam mana kita yang sudah lama jadi Islam. Kita orang baru masuk Islam, baru je masuk Islam, dah daftar tabung haji ke belum? Tak boleh cakap macam tu. Jadi dia punya kaedah. Nampak? Kemudian ada orang dah lama masuk Islam, dia datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku pegang kemaluan, batal tak wuduk? Rasulullah kata batal. Mazhab Hanafi ambil tak batal, mazhab Syafi'i ambil batal. Dan kedua-duanya ada di dalam sunnah Nabi SAW. Nampak? Ini bukan senang ulama nak mengeluarkan suatu hukum. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, minum berdiri adalah haram. Nampak? Minum berdiri haram, tak dibenarkan. Tetapi Al-Imam Asy-Syafi'i, dia pernah ketahui bahawa Sayyiduna Ali karramallahu wajhah menyatakan, dia kata apa? Kalaulah aku, apa dia kata? Aku sangat membenci melihat orang yang minum berdiri. Akan tetapi aku pernah melihat Nabi SAW minum berdiri. Nabi minum berapa kali? Sekali je dalam hidup minum berdiri ni. Apa sebab? Kerana Nabi uzur masa tu. Dah tua masa tu. Tak sihat masa tu. Nabi terlampau dahaga. Lalu Nabi teguk air dalam keadaan berdiri. Imam Hanafi, dia mengambil hukum haram kerana Nabi tak pernah buat. Adapun Imam Syafi'i kata Nabi pernah buat. Walaupun sekali Nabi buat, Imam Syafi'i meletakkan hukum dia bukan haram, tetapi hukum dia makruh. Ada ketika Nabi minum berdiri. Nabi minum berdiri berapa kali? Sekali saja, uzur. Tapi Imam Syafi'i, dia tak berani letak haram kerana Nabi pernah minum berdiri. Ada pun pandangan Imam Hanafi kata haram kerana dia menyatakan Nabi berdiri tadi kerana Nabi sudah uzur, itu lain cerita. Akan tetapi kata Imam Syafi'i, dia tetap juga minum berdiri. Dia pernah juga minum berdiri. Walaupun sekali, tak boleh kita haramkan, tetapi kita menyatakan perkara ini makruh. Itu pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i. Nak ambil satu pandangan, nak ambil daripada satu hadis, nak mengeluarkan sesuatu hukum, bukan baca satu hadis terus keluar hukum. Ini tidak diajar oleh para ulama. Maka orang yang ambil satu hukum, hadis, dia baca satu hadis terus mengeluarkan hukum, ini bukan diajar oleh para ulama. Kerana di sana ada proses-proses yang tertentu macam mana ulama nak mengeluarkan sesuatu hukum. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan baca kitab Mukhtasar Abi Jamrah Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih. Tuan-tuan semua, sebelum kita buka hadis, kita akan memperkenalkan apa dia hadis. Orang tanya, apa dia hadis? Apa dia hadis? Apa dia hadis? Bila mana orang tanya kita hadis, apa dia hadis? Hadis ini ditetapkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Siapa Imam Nawawi? Imam Nawawi ni nama dia Mahyuddin Abu Zakaria ataupun Abi Zakaria Mahyuddin An-Nawa. Dipanggil dia Abu Zakaria Mahyuddin An-Nawa. An-Nawa ni apa dia? Nama tempat dia. Nawa, dipanggil An-Nawawi. Nampak? Apa maksud An-Nawawi? Nama kampung di kawasan kota dalam kawasan Damsyik. Ada kampung dipanggil Perkampungan Nawa. Maka Imam Nawawi dipanggil dia An-Nawawi sempena nama kampung dia Nawawi. Nampak? Kita orang Kelantan nak panggil Nawawi. Sebab apa? Ada kampung Nawa tak? Ada tak? Macam Hasan Basri. Kenapa nama dia? Nama dia Hasan. Dipanggil Basri sebab dia apa? Sebab dia orang Basrah.
Kita orang Selangor, panggillah Hasan Selanjuri. Menyebut betul. Nampak? Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam Nawawi rahmatullahi alaih merupakan seorang ulama hadis dan merupakan seorang ulama bermazhab Al-Imam Asy-Syafi'i menetapkan takrif hadis. Itu nak tanya hadis. Hadis. Apa dia hadis? Hadis ma udifa. Hadis ni tak ada dalam buku. Hadis ni, takrif hadis ni ma udifa ilan nabi min fi'li au takriri au lafzi wa udhifa ila sahabah wat tabi'in. Apa maksud hadis? Hadis ni ma udhifa. Ma apa sahaja. Udhifa yang menyandarkan kepada Nabi. Ilan Nabi. Apa maksud Nabi? Orang tanya balik Nabi. Tadi nak terjemah hadis. Ilan Nabi. Apa maksud Nabi? Orang belajar ilmu bahasa Arab, Nabiyun, satu orang Nabi. Nabiyani, dua orang Nabi. Al-Anbiya, ataupun dipanggil An-Naba, Nabi-Nabi. Apa maksud Nabi? Nabi ni orang hak ambil berita mari langit. Itu dipanggil Nabi. Nabi. Kalau kita pergi beri surat khabar di tanah Arab dipanggil An-Naba. Apa maksudnya? Berita dia cakap. Adapun Nabi, Nabi ni orang bawa berita mari langit. Nampak? Mari langit itu Nabi. Maka sebab itu ma udifa ilan Nabi. Apa sahaja yang dibawa oleh Nabi. Berita hak dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilan Nabi. Dan saya nak bagi tahu semua yang datang daripada Quran itu merupakan syariat. Quran datang semua syariat. Adapun yang datang daripada Nabi saya sebut hari itu belum tentu lagi dia menjadi syariat. Hadis ni ada dia menjadi syariat. Contohnya puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Macam mana diwajibkan puasa? Bila kena puasa? Ramadan. Waktu bila kena puasa? Siang hari. Bermula bila? Subuh sehingga terbenamnya matahari. Ini waktu kamu kena puasa. Ini siapa ajar? Hadis. Hadis Nabi SAW. Ini menjadi syariat. Dia ambil tadi daripada Quran. Adapun dia ni hadis juga, tetapi dia tidak menjadi syariat. Macam mana? Contohnya, saya bagi tahu hari tu, saya ingat lagi. Nabi, bila mana umur dia 40 tahun, dia pergi jalan mana pun, dia pakai apa? Dia pakai tongkat. Nampak tak? Dia guna tongkat. Tongkat tu syariat ke tak syariat? Syariat ke sunnah? Sunnah. Kalau dia jadi syariat, orang mari azam mobil pakai tongkat belaka. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada pun daripada Quran semua menjadi syariat. Ada pun yang datang daripada sunnah belum tentu dia menjadi syariat. Ada yang menjadi syariat dan ada yang bukan menjadi syariat. Ma udhifa ilan Nabi. Apa sahaja yang datang daripada Nabi. Min fi'li, daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan semua, kita biasa tanya Nabi ni suka berjemaah. Okey. Waktu bila Nabi berjemaah? 3 benda Nabi sentiasa berjemaah. 1, Nabi dia akan solat berjemaah. Nampak? Solat berjemaah. Ada orang tanya, rumah saya dekat dengan masjid ataupun lebih kurang jauh sedikit dengan masjid, tapi saya dengar azan masjid, tapi saya sembahyang berjemaah di rumah, boleh tak? Tak boleh. Dia mesti juga bersembahyang di masjid. Nampak? Khususnya orang lelaki. Nampak? Ada orang, seorang perempuan tu, dia pergi sembahyang subuh berjemaah, zuhur berjemaah, asar berjemaah, maghrib berjemaah, isyak berjemaah. Hebat dia. Nampak? Lalu satu hari dia komplain. Dia kata, tadi saya mari masjid, mikrofon azan tak dengar. Nampak?
Jadi orang nak mari berjemaah ni tak dapat lah, dia kata. Nasib baik saya dapat datang solat berjemaah. Nampak? Lalu Tok Imam dia kata apa? Dia kata, puan, mikrofon ni biasalah masalah. Puan tak wajib datang berjemaah. Yang wajib suami puan. Oh, macam tu ke? Nampak? Jadi dia dah terbalik. Perempuan yang kuat datang berjemaah, sedangkan suami tak datang berjemaah. Jadi Nabi SAW, dia suka solat berjemaah. Berjemaah, Nabi solat berjemaah. Yang lebih afdal. Orang tanya, waktu paling afdal solat berjemaah ni waktu bila? Waktu yang paling afdal solat berjemaah, subuh dan asar. Nampak? Subuh sekali, asar sekali. Tetapi orang munafik, dia lemah datang solat subuh dan solat isyak berjemaah. Nampak? Adapun solat berjemaah ni paling afdal, subuh dan asar. Tetapi orang munafik lemah datang solat subuh dan solat isyak. Itu kena faham. Dua perkara yang berbeza. Nabi dia suka, Nabi menghidupkan solat berjemaah, perbuatan Nabi. Nabi dia akan makan berjemaah. Nampak? Dan Nabi dia akan jalan berjemaah. Ini daripada min fi'li. Nabi punya perbuatan yang dia hidupkan secara berjemaah, daripada solat dia, daripada jalan dia, daripada makan dia, ini dia buat secara berjemaah. Min fi'li au takriri. Apa dia takrir? Takrir ni sesuatu benda yang sahabat tanya kepada Nabi, Nabi senyap. Itu dipanggil takrir. Contohnya macam mana? Dalam satu perang, sahabat ni dia sembelih kaldai. Sembelih kaldai, tak tahulah nak masak gulai ke apa. Nampak? Dia sembelih kaldai, lalu Nabi kata, tak boleh makan. Haram. Tak boleh makan kaldai. Nampak? Sahabat pun buang kaldai, tak makan. Kemudian sahabat ni, dia memakan dhab. Ya Rasulullah, apakah hukum memakan dhab? Lalu Nabi senyap. Nampak? Senyap ni, kata istilah hadis, as-sukut alamatur ridha. Senyap ni maksudnya Nabi setuju. Faham tak? Senyap, Nabi setuju. Macam orang nak minang lah. Orang tu nak minang. Nak tak? Senyap dia. Senyap tu setuju. Kalau tak nak, dah ada orang lain dah. Nampak? Dia tak nak. Nampak? Tapi kalau dia senyap tu, maksudnya dia setuju. Tak percaya, tanya orang perempuan. As-sukut alamatur ridha. Nabi setuju. Senyap dia. Yang kemudian sahabat memakan dhab, Nabi tidak memakan dhab, tetapi Nabi bersetuju sahabat memakan dhab. Itu dipanggil takrir. Kemudian dipanggil au lafzi. Apa dia lafzi? Lafaz. Lafaz-lafaz yang apa sahaja yang keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia menjadi hadis. Bila dia rasmi menjadi nabi. Nampak? Selagi dia tak rasmi menjadi Nabi, tak boleh. Bila rasmi dia menjadi Nabi? Bila turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Quran turun dulu, baru terjadinya hadis. Tak boleh hadis dulu, baru datang Quran. Bila rasmi turunnya hadis Quran, baru terasminya apa sahaja yang Nabi lakukan menjadi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu, bila mana Nabi umur 40 tahun, sehingga Nabi wafat, apa sahaja Nabi kata, walaupun satu perkataan Nabi cakap, tak pernah tinggal. Betul tak? Tak pernah tinggal. Ini punya hebat sidang jemaah. Hatta dalam kain Nabi bersama Aisyah pun tak tinggal apa yang Nabi ungkapkan bersama Aisyah. Mananya? Terkumpulnya dalam hadis. Sepanjang bermula daripada umur dia 40 tahun, sehingga umur dia 63 tahun, sedikit pun, bukan sedikit, satu huruf pun yang dilakukan oleh Nabi SAW tidak tertinggal. Semua dirakamkan, lalu disampaikan oleh umat sehingga hari ini tak terputus walaupun satu huruf. Ini punya hebat. Kita hari ini ada Facebook sekalipun, ada mesej sekalipun, ada apa sekalipun, kita tak boleh sehebat mana yang ada pada Nabi SAW. Nampak? Apa yang saya cakap,
Yang mula-mula tadi dalam kuliah, saya sendiri pun saya tak ingat apa yang saya cakap. Nampak? Ini nak menunjukkan kita tak sehebat apa yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Taala. Cuba tuan-tuan fikir. Zaman tu tak ada tak ada email, tak ada Facebook, tak ada apa. Tapi apa yang berlaku pada Nabi SAW sehingga hari ini kita dapat merasakan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dipanggil lafaz Nabi, dikira hadis ialah selepas mana Quran itu turun saja Quran, maka selepas itu saat itu berubah terus Nabi diterjemahkan perangai dia menjadi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aulazwi. Ada orang tanya, apa ni sirah dengan hadis? Apa sama ke? Sirah dengan hadis. Sirah Nabawiyah menceritakan tentang Nabi. Hadis pun menceritakan tentang Nabi. Sama tak sirah dengan hadis? Maka jawapannya sirah dengan hadis itu tidak sama. Nampak? Hadis, dia mesti ada rawi dia. Hadis, dia ada orang yang bertanggungjawab atas jalan cerita. Adapun sirah, dia tidak ada perawi. Adapun sirah, dia tidak ada orang yang bertanggungjawab atas jalan ceritanya. Nampak? Jadi sebab itu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. So umpama hadis, dia ada sahabat yang menjamin ini cerita dia. Adapun sirah, ada ulama cerita je. Ada ulama cerita macam ni, ada ulama cerita macam ni, ada ulama cerita macam ni. Adapun hadis, dia tetap yang dikeluarkan daripada sahabat, lalu diistimbakkan, lalu dijaminkan, lalu dipertanggungjawabkan oleh para ulama al-muhaddisin. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hadis ini wa udifa ila sahabah, dan hadis ini juga disandarkan kepada sahabat. Apa maksud sahabat? Saya pernah sebut dulu. Sahabat ni yang asal daripada kalimah sahaba, yusahibu sahabi. Apa maksud sahabat? Sahabat ni dipanggil orang yang sanggup menanggung risiko bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Abu Bakar. Rasulullah dia tak pernah ajak pun Abu Bakar berhijrah dengan Nabi. Rasulullah tak pernah ajak pun. Ya Abu Bakar, jom hijrah aku. Tak, Nabi tak pernah ajak. Tapi siapa yang tawarkan diri? Abu Bakar. Dia jumpa Nabi, as-suhbatu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku nak menanggung risiko bersama engkau ya Rasulullah. As-suhbah, nak tanggung risiko bersama Nabi. Maksudnya, sahabat ni, sahabah, yusahibu, sahabi, orang yang sanggup menanggung risiko susah dan senang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dipanggil sahabat. Maka hadis ni wa udifa ila sahabah, kata Imam Nawawi, dan juga disandarkan kepada sahabat. Sahabat ni dia tak sama macam orang munafik. Sahabat ni apa sahaja yang Nabi suruh, apa yang Nabi sampaikan, 100 Nabi kata, 100 dia buat. 1000 Nabi kata, 1000 dia buat. Adapun orang munafik, yang mana dia nak, dia buat. Yang mana dia tak seronok, dia tinggalkan. Sebab itu kata ulama Imam Nawawi, maka hadis juga boleh disandarkan kepada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kerana orang yang merawikan hadis ini, orang yang bertanggungjawab hadis Nabi SAW ini, bukan orang lain, sahabat Nabi Muhammad SAW. Wa udhifa ila sahabah wa tabi'in, dan tabi'in. Maka itulah dipanggil hadis. Saya ulang balik, hadis ini apa sahaja yang disandarkan kepada Nabi. Yang disandarkan kepada Nabi. Daripada perbuatan Nabi. Daripada takrir Nabi. Daripada lafaz Nabi. Daripada dan disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Maka itulah yang dipanggil hadis. Yakni yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tuan-tuan semua, tadi saya sebut ialah hadis ini Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih. Hadis Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih, dia terbaik selepas daripada Quran. Ini ialah pandangan jumhurul ulama. Dia ada ijma'
dia ada jumhur. Apa maksud ijma'? Ijma' ni ialah seluruh pandangan ulama' menyatakan ini hukum dia. Yang mana dia ambil daripada Quran, dia letak kepada sunnah, dan seluruh ulama' berpandangan 100% ini dipanggil ijma'. Adapun jumhur katakan 99.9 menyatakan hadis Bukhari ini terbaik selepas daripada Quran. Maka seorang dia tak setuju, maka dia menjadi jumhurul ulama. Nampak? Jadi sebab itu sidang jemaah, hadis Bukhari terbaik selepas daripada Quran, itulah pandangan jumhurul ulama. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi insya-Allah pada bulan depan kita akan membaca sedikit daripada muqaddimah. Muqaddimah ni sangat penting sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Ada soalan tak? Ada soalan tak ada? Okey. Saya timbulkan soalan. Kalau tak ada soalan, saya timbulkan soalan. Ada orang tanya, Ustaz, timbul dah masuk waktu dah. Boleh ke? Sikit je. Biasa soalan ni biasa tuju pada orang perempuan. Ustaz, apa hukum saya ni nak qada puasa Ramadan? Sekali saya niat dengan puasa 6. Boleh tak? Ada tak nas daripada Quran, nas daripada sunnah, nas daripada ijma'? Okey, saya nak jawab. Orang perempuan yang nak qada puasa dalam bulan Syawal dan nak niatkan sekali puasa 6, dia tidak ada nas daripada Quran. Tidak ada nas. Hadis pun tidak ada nas. Kerana apa? Kerana Aisyah ni dia berpuasa qada di dalam bulan Syaban. Dia puasa 6 dalam bulan Syawal. Ijma' memang tak ada. Kerana ijma' ni dia akan mengambil hukum daripada Quran dan As-Sunnah. Maka tak boleh lah. Maka dia wujud dalam al-qiyas. Apa maksud al-qiyas? Yang wujud daripada pandangan ulama' mazhab Syafi'i. Ulama' mazhab Syafi'i berpandangan, kalau orang tu dia masuk ke masjid, orang dah qamat ataupun imam dah takbir, dia tak sempat sembahyang tahiyatul masjid, dia datang takbir Allahu Akbar. Dapat tak pahala tahiyatul masjid? Dapat. Kerana apa? Bukan sengaja nak tinggal tahiyatul masjid, tapi dah terlewat, maka dia tetap juga mendapat pahala tahiyatul masjid. Maka begitu juga orang perempuan yang qada puasa Ramadan, dia niat saja puasa qada Ramadan, dan ulama mazhab Syafi'i menyatakan dia tetap sekaligus mendapat pahala puasa 6 di dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wal 'as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.